Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini pelarian-pelarian hadir ke dalam negara kita dengan satu harapan untuk mendapatkan hak-hak asas yang memang layak untuk mereka perolehi. Namun, pembangkang hari ini hadir menafikan keadaan keperluan mereka, menjadikan mereka yang bermasalah hari ini, namun menuduh kami pula yang bermasalah. Namun sebab itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam perdebatan buat Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadirin Dewan, bangkit selaku Panglima kedua hari ini dua obligasi. Pertama, melihatkan dahulu masalah di meja perwakilan pembangkang. Kedua, mempersembahkan pembawaan hujah bongsu kami di meja perwakilan kerajaan hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terus kita lihatkan satu demi satu kekhilafan perwakilan kerajaan hari ini. Bermula dengan bidasan pertama, masalah pencarapan. Tuan-tuan dan puan-puan, Bangkit Ketua Pembangkang menyatakan hari ini pemberian dan hak yang diberikan melalui ratifikasi ini sama sekali tidak adil apabila secara umumnya keadilan diberikan sama daripada pelarian dan juga kepada warga negara tuan-tuan dan puan-puan. Namun, suka senyatakan bagaimana hari ini ratifikasi konvensyen ini menuntut untuk kita memberikan hak dari segi pertama sekali pekerjaan, kedua kesihatan, ketiga pendidikan dan lain-lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang hanya untuk memenuhi kehendak asas saja, bukannya menerima royalti dengan Ketua Pertua daripada perkara-perkara lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya demi memenuhi kehendak asas saja. Itu perkara pertama perlu mereka fahami. Masalah kedua juga hari ini, mereka membentangkan fakta atas meja. Bagaimana? Kita lihat. Hari ini Bangkit Ketua Pembangkang juga sekali lagi menyatakan negara hari ini tidak mampu untuk melaksanakan ratifikasi konvensyen ini atas asbab kapasiti negara yang tidak baik. Namun tuan-tuan dan puan-puan, saya suka senyatakan hari ini bagaimana kapasiti kita sudah cukup baik. Melihatkan kepada pertama sekali dari segi pekerjaan, menurut Datuk Muhammad Helmi Osman Bashar, pengarah Samdabi Plantation, menyatakan dalam negara hari ini kita mempunyai lebih daripada 211,000 pekerjaan kosong yang langsung tiada pekerja di dalam jawatan-jawatan tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang di mana sebahagian daripada pekerjaan tersebut mampu untuk kita berikan kepada pelarian-pelarian di luar sana yang dengan ratifikasi ini mampu untuk mendapatkan pengesahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari segi kesihatan pula, hari ini negara mempunyai lebih daripada 4,000 fasiliti kesihatan yang juga mampu untuk memenuhi kehendak-kehendak pelarian di luar sana mendapatkan kesihatan mereka dengan baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, selesai masalah kedua. Masalah ketiga, Bangkit Ketua Pembangkang membentangkan masalah-masalah tambahan. Sebagai contohnya, pertama, lambakan pelarian, kedua, pemandagangan melibatkan pelarian hari ini. Warga Dewan, kita saksikan bagaimana hari ini dengan ratifikasi ini, ia mampu untuk menyelesaikan terus kedua-dua masalah ini. Bagaimana? Menurut perkara ke-10 dokumen UNHCR bentangkan pelarian-pelarian akan menikmati hak-hak tertentu di dalam tempoh masa yang diberikan dan bakal diberi pertempatan baru melalui UNHCR tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, di sini dapat kita saksikan masalah lambakan mampu untuk kita selesaikan atau mampu untuk kita tangani melihatkan kepada pergerakan dan pertempatan baru melalui UNHCR tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara inilah yang perlu untuk mereka cerapkan dalam fikiran mereka. Baiklah, selesai masalah ketiga. Masalah keempat, hari ini mereka memfitnah kerajaan. Katanya yang Perdana Menteri hendak menyelesaikan terus masalah isu pelarian. Namun tuan-tuan dan puan-puan, Bangkit Perdana Menteri tidak pernah menuntut kesempurnaan, hanya menuntut untuk kita menangani masalah ini. Jadi, saya berharap pembangkang hari ini tolonglah memberikan perhatian sepenuhnya apabila kami memberikan pernyataan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, akhir masalah major. Maafkan saya, masalah kelima. Hari ini, pembangkang juga tidak bersemuka apabila premis rasional mereka bentangkan berlainan. Kami bentangkan keadaan ketidakrelevanan, namun mereka bentangkan keadaan ketidakmampuan. Di sini, dapat kita zahirkan mereka tidak mahu untuk bersemuka, menjadikan mereka patut ditolak dewan. Baiklah, selesai masalah major. Masalah perhujaan pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dalam perhujaan pertama, Yang Berhormat Ketua Pembangkang bentangkan adanya pengecualian di dalam ratifikasi konvensyen ini. Namun hadirin dan hadirat, saya suka senyatakan pengecualian ini adalah dari segi prinsip timbal balik ataupun
maafkan saya, ataupun timbal balik tuan-tuan dan perempuan. Namun, perkara-perkara asas sebagai contohnya, pertama, dari segi pekerjaan, kesihatan dan pendidikan, ketiga-tiga perkara ini masih diambil kira tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi, itulah yang saya katakan, pembangkang hari ini, tolonglah teruskan membaca agar perdebatan menjadi lebih lancar. Baiklah, selesai masalah meja perwakilan pembangkang, kita tinggalkan keruh, ambillah jernih. Lihat perwakilan kerajaan hari ini berdasarkan kepada dua indikator utama. Pertama, kebolehan pelarian menerima hak asasi manusia seperti rakyat biasa. Kedua, kapasiti negara di dalam menara penerimaan hak asasi pelarian. Juga, rasional kami hari ini kerelevanan Konvensyen Pelarian 1991 di dalam menangani isu pelarian di Malaysia, tuan-tuan dan puan sekalian. Baiklah, terus kita beranjak kepada pembentangan hujah kedua kami hari ini berdasarkan sebuah kata kunci, kapasiti yang baik di dalam menyara hak asasi pelarian. Tuan-tuan dan puan, melalui pembentangan penghujaan hari ini, saya bentangkan dua perkara. Pertama, bentangkan hak-hak yang perlu untuk kita pelihara. Kedua, bahkan saya buktikan kapasiti negara pada masa ini berada dalam keadaan yang baik. Warga Dewan Yang Mulia, kita saksikan menurut artikel 1 dokumen keluaran UNHCR bentangkan negara penandatanganan perlu memberikan hak kepada pelarian dari segi pertama, pekerjaan, kesihatan dan lain-lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita lihat kapasiti negara dari segi pekerjaan terlebih dahulu. Menurut Datuk Muhammad Helmi Osman Bashar, pengarah Sime Darby Plantation, bentangkan bagaimana hari ini negara telah pun menerima pelarian-pelarian yang sah untuk bekerja di syarikat-syarikat tertentu. Juga, kata beliau, syarikat perbadanan negara pada masa kini juga turut bersedia menerima pelarian-pelarian sah untuk mendapatkan hak pekerjaan di negara. Hal ini diperkuatkan lagi menurut Jabatan Perangkaan menyatakan terdapat lebih 211,000 kekosongan pekerjaan yang dicatatkan pada tahun 2023 dan juga boleh ditawarkan kepada pelarian-pelarian hari ini, warga Dewan Yang Mulia. Baiklah, selesai dari segi pekerjaan. Dari segi kesihatan pula, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan negara pada masa ini mempunyai fasiliti yang cemerlang dan cekap, tuan-tuan dan puan. Buktinya, hari ini apabila negara mempunyai lebih 4,000 fasiliti kesihatan meliputi hospital kerajaan, makmal kesihatan kerajaan, klinik kerajaan dan juga klinik yang dikhususkan kepada pelarian-pelarian warga Dewan Yang Mulia. Jadi, daripada kedua-dua perkara ini mampu untuk kita saksikan kapasiti negara pada masa kini mempunyai aspek yang baik, warga Dewan Yang Mulia. Kita saksikan sekiranya kita menandatangani ratifikasi ini, maka akan memudahkan lagi kerajaan apabila negara akan mempunyai rangka kerja, perundangan dan pentadbiran yang boleh untuk mengawal status dan memberikan hak kepada pelarian-pelarian hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka kita saksikan keadaan kapasiti negara sekarang pun sudah baik. Jikalau kita menandatangani, sudah tentunya kapasiti kita lagi baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka dengan ini saya berharapkan dengan satu matlab perdebatan, yakni untuk kita menganalisis bersama adakah ratifikasi Konvensyen Pelarian 1991 boleh untuk menangani isu pelarian ataupun tidak. Kami katakan boleh, pembangkang katakan tidak, namun kami saja yang capai. Jadi saya harap untuk usul diterima Dewan. Assalamualaikum.